Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua para peserta yang hadir pada program kita malam ini. Saya Hanisa Nuraini binti Syukur selaku moderator anda pada malam ini. Diminta untuk semua para peserta sila mutekan mikrofon anda sepanjang perjalanan program ini agar tidak mengganggu panel-panel memberi penerangan ya. Anda juga diminta untuk menyediakan buku catatan dan pen untuk mencatat maklumat dan penerangan yang diberikan oleh para panel kita. Sebelum memulakan majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa bacaan yang akan dipimpin oleh saudara Amirul Hakim agar program kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua boleh dengar tak? Jelas tak suara? Dia boleh dengar? Jelas. Jelas, okey. Okey, sebelum kita mulakan majlis ini, mari kita sama-sama mulakan program dengan membaca kita Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami sebagai umat Islam, keluarga, masyarakat dan negara. Hindarilah diri kami daripada sebarang wabak penyakit COVID-19 dan kurniakanlah kesembuhan kepada pesakit-pesakit yang sedang menghidapi wabak penyakit COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Amirul Hakim di atas bacaan doa itu tadi. InsyaAllah untuk program kita pada malam ini, kita akan mengupas tentang tajuk kita iaitu Feminism di antara persimpangan logik barat dan martabat Islam. Sebelum kita beralih ke tajuk program kita pada malam ini, saya akan memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita yang akan bersama dengan kita pada malam ini untuk mengupas tajuk kita dengan lebih lanjut dan lebih terperinci. Baiklah, ahli panel kita yang pertama diberi nama Nurul Izzati Syahira binti Nur Mazlan. Beliau berasal daripada Rawang, Selangor. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian perniagaan pemasaran di UiTM Shah Alam. Beliau merangkap sebagai Naib Presiden Politeknik Majlis Pimpinan Tertinggi Rakan Siswa Yadim. Assalamualaikum Kak Izzati. Boleh buka mic? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ya? Jelas. Boleh saya panggil akak ya? Boleh, tak ada hal. Boleh. Sihat Kak? Cantik akak malam ni. Pakai hitam je. Okey. Terima kasih Kak. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua pada malam ini diberi nama Fatin Nabila binti Azlan. Beliau berasal daripada Negeri Sembilan. Beliau memiliki ijazah sarjana muda matematik keuangan di USIM. Beliau merupakan seorang pendidik di Sekolah Menengah Islam Abim, Sungai Ramal Dalam. Selain itu, untuk pengetahuan semua, beliau merupakan mantan Naib Presiden Hal Ehwal Siswi PKPIM dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Bukan itu sahaja, beliau juga merangkap sebagai Exco Sosial Abim.
Dengan itu saya menjemput Kak Fatin. Boleh buka mic? Okey. Waalaikumsalam. Kak Fatin sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Baiklah, Alhamdulillah. Boleh saya teruskan ya Kak Izzati dan Kak Fatin? Oh, boleh. Okey, terima kasih. Baiklah, soalan pertama ini saya akan tujukan kepada Kak Izzati dulu ya. Kak Izzati sudah bersedia? Okey, baiklah. Soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan feminism dan apakah jenis-jenisnya? Lupa nak mute. Unmute, okey. Terima kasih kepada para hadirin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir, sudi hadir, menuntut ilmu yang mungkin tak seberapa daripada saya atau mungkin seberapalah daripada pihak sana. Tapi insyaAllah semoga sedikit banyak pada hari ini akan memberikan manfaat yang berpanjangan untuk kita sepanjang hayat kita insyaAllah. Dan waktu kita nak menimba ilmu ni, kita kena tahu pada masa ini para malaikat bersama kita mendoakan kita. Jadi insyaAllah dalam ramai-ramai majlis ilmu kita ni akan ada seorang yang Allah akan makbulkan doa dia. Jadi sepanjang majlis ni jangan lupa untuk berdoa. Mana tahu doa kita itulah yang termakbul insyaAllah. Okay. Boleh saya jawab soalan tadi ke? Ya. Yeah. Saya mulakan dengan apakah definisi kepada maksud feminism. Jadi saya minta izin untuk saya sedikit sebanyak wujud nota sebab kalau kita nak kongsi ilmu tak boleh nak pandai-pandai kan, ikut untuk hati sendiri kan, takutlah ada tersalah ke apa. Okey. Okay, makna feminism ini kalau mengikutkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, artinya adalah gerakan ataupun kefahaman yang merujuk kepada perjuangan wanita ataupun gerakan atau fahaman oleh kaum wanita untuk mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh kaum lelaki. Artinya apa yang lelaki dapat, perempuan pun mesti dapat. Mesti kena ada keseimbangan ataupun yang dipanggil oleh mereka equality. Okey, untuk merujuk kepada jenis-jenis, saya prefer untuk masuk sedikit sebanyak kepada sejarah dia. Okay. Daripada sini saya kena sikit sebanyak rujuk nota ni, takutlah dia salah ke apa kan. Okey, selepas saya bertanya kepada rakan saya yang belajar tentang sejarah dan warisan di UMK, sebenarnya feminism ni dimulakan di bahagian Britain ataupun dipanggil British lah. Okey, di Britain mulaannya di situ. Dan pada awalnya feminism ni untuk menegakkan perjuangan kaum wanita untuk mendapatkan hak-hak seperti lelaki, tapi keadaan zaman dahulu tak sama macam sekarang. Okey, kalau zaman dahulu mereka ni nak mendapatkan contohnya hak mengundi, hak dalam mendapatkan harta warisan, sebab kalau diikutkan dulu tak silap saya di Britain lah, maaf kalau tersalah, tapi di satu tempat ni kalau pada awalnya mereka ni kaum wanita tak diberikan hak mengundi. Kemudian selepas perjuangan dijalankan, bermula daripada mereka yang wanita yang berumur 30 hingga 30 dan mempunyai sebuah rumah sekurang-kurangnya baru boleh mengundi. Kemudian perjuangan lagi dan lagi bergerak pula kepada wanita yang berumur 21 tahun dan ke atas boleh mengundi dalam PRU diorang lah. Jadi kemudiannya di US barulah ada dibenarkan untuk para wanita mengundi di setiap negeri masing-masing. Dan kalau diikutkan sebenarnya pada awalnya dulu untuk mendapatkan hak-hak, sebab kita tahu pada zaman dahulu wanita ni ditindas kalau boleh tak payah belajar sebab tahu nanti end up masuk dapur juga. Tak payah belajar sebab end up nanti nak kena jaga anak. Jadi mereka ni terkepung kepada hidup berkeluarga. Jadi dia dikontrol dan hidup dia dibentuk dan mendapatkan identiti diri dia melalui cara dengan berkeluarga, dengan ada suami dan dengan ada anak-anak. Jadi kemudian kalau untuk
terangkan lebih dalam, feminism ni kalau diikutkan ada 3 gelombang. Gelombang yang pertama daripada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yang mana mereka ni memang menumpukan permulaannya adalah untuk mendapatkan hak mengundi, yang mana untuk mendapatkan hak dalam pewarisan, warisan anak-anak, hak membuat keputusan dalam hidup, dan juga untuk mendapatkan kedudukan dalam kuasa politik. Baru nak ada, contohnya baru nak ada jadi menteri ke, baru nak ada jadi ketua bandar dalam negeri tersebut. Dan berkaitan dengan primarily kepada political power, barulah kepada akhir abad ke-19. Okay, setakat ni jelas insyaAllah. Okay, itu gelombang yang pertama. Untuk gelombang yang kedua adalah pada tahun 1960-an, yang mana mereka ini berkempen untuk mendapatkan hak legal and social rights, hak dalam undang-undang dan hak sosial. Yang mana ada moral revolution, baru adalah fundamental to women's oppression, baru ada penindasan yang boleh dikata secara umumnya bukan lagi tentang hak mengundi tapi tentang gaya hidup sendiri. Mereka ni adalah mangsa kepada false system, belief system. Maksudnya macam saya cakap tadi, mereka ada sistem kita, macam kita di tanah Melayu sendiri pun, kalau wanita tu belajar, end up dia akan ke dapur juga. So tak payahlah nak belajar banyak-banyak sangat sebab nanti end up akan jaga anak, jaga suami. So hidupnya memang kat dapur. Dan actually kefahaman ni sekarang pun masih ada lagi di Malaysia sebenarnya, tapi lebih utama pada kawasan Sabah dan Sarawak. So mereka belum ada lagi pendedahan dan juga pendidikan. Kemudian barulah gelombang yang ketiga iaitu pada tahun 1990-an hinggalah kepada sekarang, yang adalah kesinambungan kepada kegagalan gelombang yang kedua yang sebelum ini, iaitu kali inilah yang baru kita kata sekarang ni, yang baru mereka bukan lagi mempersoalkan tentang ketidaksamarataan, tetapi lebih kepada bukan setakat nak sama macam lelaki, dia nak lebih daripada lelaki. Contohnya mereka ni nak hak untuk bebas buka baju macam lelaki. Lelaki tak ada masalah nak buka baju. Orang tak nampak sebagai sexual objek seksual, tetapi mereka pun nak macam tu. Bila mereka buka baju, mereka tak nak jadi mangsa kepada sexual objek macam tu. Okey. Setakat ni okey ke? Kalau moderator, kalau saya lama sangat buatlah macam 5 minit macam tu kan, 4 minit insyaAllah. InsyaAllah. Tak apa. Okey, boleh. Ya. Terima kasih Kak di atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. So menurut Akak, maksud feminisme adalah gerakan atau kefahaman oleh kaum wanita untuk mendapatkan hak-hak seperti lelaki. Betul ya? Betul. Okey, terima kasih Kak atas penerangan tadi. Okey, baiklah. Terima kasih. Soalan seterusnya saya akan tujukan kepada Kak Fatin. Ya, Kak Fatin boleh buka kamera? Okey, baik. Kak Fatin dah bersedia? Ya. Sudah. Okey. Bagaimanakah Islam memandang kita sebagai wanita? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina min zairi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada moderator adik Aini. Akak kira adik lah kot kan, akak dikira tua lah kat sini kan, paling tua dan juga sahabat panel adik Izzati, adik juga kan, harapnya lah kan. Okay, dan juga saya ucapkan juga tahniah kepada semua rakan siswa Yadim Poli Port Dickson, tahniah. Dan akak juga antara orang Port Dickson akak orang Lukut, bolehlah jemput datang rumah. Okay, jadi di sini pada akak isu yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah sangat berat sebab nak membicarakan tentang wanita, lagi-lagi tentang feminisme. Feminisme antara Barat dan juga Islam ya. Okay, jadi kalau kita lihat bagaimana Islam memandang wanita, soalan yang pertama diberikan kepada akak, antara buku yang akak rujuk adalah buku, mungkin ada kalangan adik-adik yang dah baca buku ni. Buya Hamka berbicara tentang perempuan.
Okay, jadi siapa yang nak dapatkan memang ada je dekat mana-mana kedai buku, popular dan sebagainya. Dan buku ni sebenarnya dia menceritakan sangat mendalam bagaimana Buya Hamka ni menceritakan bagaimana zaman jahiliah, okay, sebelum datang Islam dan selepas datang Islam, bagaimana martabat wanita itu diangkat. Okay, jadi sebelum kita nak masuk kepada macam mana Islam memandang wanita, kita kena tengok dulu macam mana zaman jahiliah. Dan mungkin rata-rata yang dah tahu macam mana zaman jahiliah wanita itu dilayan. Okay, antaranya adalah kalau kita tengok negara dulu negara Yunani contohnya. Negara Yunani kita tengok bahawa mereka ini terkenal dengan bidang falsafah, ketabiban dan keilmuan yang tinggi di Yunani. Akan tetapi wanita di sana dilayan seperti barang pemerdagangan, barang untuk dijual beli. Kemudian di negara Rom, okay, di negara Rom sistem poligami wanita itu termasuk dalam sistem poligami yang tidak terkawal di negara Rom. Di negara Parsi dan India pula taraf ataupun taraf lah kita boleh kata taraf wanita adalah sangat rendah. Sehingga kan mereka tidak mempunyai ruang dan peluang di dalam masyarakat. Diorang tak ada hak pun dalam masyarakat dan diorang sendiri perlu mengikut apa sahaja yang ditentukan oleh negara. Mereka tidak diberi sebarang peluang untuk bercakap dan berbicara. Okay, baik. Kemudian kita tengok di zaman Arab lah, Arab jahiliah bagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 yang mana Allah menggambarkan, di dalam ayat itu Allah menggambarkan bagaimana seorang lelaki Arab jahiliah apabila dia mendapat khabaran bahawa isterinya mengandung ataupun melahirkan anak perempuan, berubah wajahnya. Okay, tengah duduk-duduk tiba-tiba dapat berita, weh anak kau, isteri kau dapat anak perempuan. Waktu itu mukanya bertukar menjadi merah padam, muswaddan. Kalau awak tengok dalam surah tu, dalam ayat tu surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, dia ada menggambarkan macam mana betapa malu dan marahnya lelaki tersebut apabila mendapat khabaran yang isterinya melahirkan anak perempuan. Dan dia akan fikir sama ada aku nak bunuh anak tu hidup-hidup, aku nak kuburkan dia hidup-hidup, aku nak bakar dia, aku nak simpan dia dalam rumah. Dan seringan-ringan keputusan yang dibuat adalah dia simpan anak perempuannya di dalam rumah dan dibiarkan saja menjadi hamba. Okay, kata Allah buruk apa yang mereka putuskan. Bukan itu saja, apa yang paling terkesan pada akak melalui pembacaan akak antaranya adalah boleh bayang yang apabila mendapat khabaran isteri nak melahirkan anak juga, mereka akan gali satu lubang dan diminta isterinya untuk melahirkan anak dekat lubang tu. Kemudian apabila telah lahirnya anak perempuan itu diminta ayah untuk lihat sama ada anak perempuan atau anak lelaki. Kalau anak lelaki disambutnya dengan gembira. Kalau anak perempuan digalikan lubang yang lain dan ditimbul anak tu hidup-hidup. Na'udzubillah. Okay, nak katanya betapa zalim dan kejam dan kejinya keadaan pada zaman jahiliah dahulu Okay, kemudian Islam datang. Apabila Islam datang, Islam mengangkat martabat wanita dan Islam menyanjung, meletakkan hak sama rata terhadap wanita dan juga lelaki. Yang mana kita boleh lihat daripada ayat surah At-Taubah ayat 71 sampai 72. Nanti adik-adik boleh lihat Okay, akak tak power sangat nak membaca nanti kan. Okay, jadi adik-adik boleh lihat surah At-Taubah ayat 71 sampai 72. Yang mana dekat situ Allah memberi jaminan bahawa lelaki Muslim dan juga wanita Muslim kedua-duanya mendapat tempat dan juga kemuliaan, kemuliaan insan. Okay, seperti mana kita tahu juga Islam, dalam Islam bahawa Adam itu diciptakan manusia pertama yang diciptakan di syurga sebelum turun ke bumi, manakala Hawa pula diciptakan daripada tulang rusuk. Ada hadis yang mengatakan tulang rusuk itu kita kena faham tulang rusuk itu kita kena faham bahawa dia adalah difahami secara harfiah. Okay, difahami secara harfiah dan bukannya difahami secara majazi. Okay, sebab apa? Tulang rusuk tu itu adalah hadis yang tak kuat lah. Sebabnya ada fahaman yang kita kena faham bahawa tulang rusuk itu adalah menunjukkan macam mana wanita tu perlu dibentuk oleh kebijaksanaan kaum lelaki. Kalau salah mereka bentuk tulang rusuk tu, maka tulang rusuk tu akan patah.
Okey, itu adalah perumpamaan ya. Okey, kemudian akan nak ceritakan juga macam mana Asma Yazid As-Sakani, adik-adik mungkin dengar kan, Asma binti Yazid, seorang wanita muslimah yang bersuara lantang berbicara. Satu hari dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum lelaki boleh mendapatkan banyak kelebihan, antaranya mereka boleh solat Jumaat, diorang boleh solat berjemaah dan diorang boleh pergi berjihad. Lalu apabila berjihad, mereka meninggal, mereka terus masuk syurga. Lalu Asma Yazid As-Sakani bertanya, lalu apa yang kami sendiri dapat? Kami hanya duduk di rumah, menjaga rumah dan juga menjadi lempias hawa nafsu lelaki kan. Okay, jadi dekat situ Rasulullah SAW menjawab, wahai Asma, pulanglah kepada sahabat-sahabat kamu dan katakan kepada mereka bahawa apabila mereka, kaum wanita ini melakukan segala ketaatan yang diredai oleh Allah, maka mereka juga mendapat kelebihan pahala yang lebih daripada lelaki. Sebenarnya bila mana kita ni buat puasa, kita jaga, solat kita jaga, buat kalau dah berkahwin, buat jalankan amanah yang baik terhadap suami, insya-Allah kita akan dapat juga pahala yang lebih, malahan lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya dah 10 minit ke? Dah ya, okey, lebih lah kan. Okey, itu saja. Terima kasih. Allah alam. Okey, terima kasih Kak di atas pengkongsian sebentar tadi. Okey, soalan seterusnya untuk Kak Izati berbunyi, bagaimanakah seseorang itu boleh terbabit dalam gerakan feminisme dan apakah puncanya? Boleh Kak? Ya, terima kasih Cik Aini Hanisah atas soalan itu tadi. Terpukau tengok panel kedua kita tadi, ya Allah. Saya tengok fokus memang fokus lah, insyaAllah. Mungkin nanti kita boleh PM tepi kita kenal-kenal ke kan, insyaAllah. Okey. Okey. Punca keterlibatan, bagaimana punca keterlibatan wanita dalam feminisme? Sebenarnya kalau untuk makluman semua juga, feminisme ni bukan hanya datang daripada golongan wanita sahaja, tetapi feminis juga boleh datang daripada kaum lelaki. Contohnya bagaimana? Okey, contohnya saya bagi contoh, wanita berjuang menjulang status mereka dalam masyarakat. Kerana kita tahu secara umumnya kalau kita tengok pun dalam kementerian kita sekarang, jumlah menteri wanita adalah sangat sedikit nak dibandingkan dengan jumlah menteri lelaki. Tetapi boleh jadi juga apabila dilihatkan perkara ini dinilai oleh feminis lelaki, maka mereka akan bersetuju dengan apa yang diperjuangkan oleh konsep feminisme, iaitu wanita juga perlu mendapatkan tempat dalam kementerian seperti mana lelaki-lelaki yang lain. Contohnya macam tu. Konsep dia sama je, contoh, tapi disebabkan feminisme ni feminin, maka secara umumnya feminin lah para wanita. Tetapi boleh jadi juga apabila seorang lelaki itu bersetuju dengan konsep feminisme, maka dia boleh jadi juga seorang feminis. Okey, punca keterlibatan. Punca keterlibatan juga boleh dilihat seperti apa yang saudari panel kita yang kedua sebut tadi tentang konsep jahiliah. Okey, punca asal kepada feminisme ini adalah disebabkan para wanita ditindas. Kemudian perkara ini berkembang, barulah menjadi satu konsep untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih lagi nak dibandingkan dengan pada zaman dahulu. Feminisme ni ada banyak jenis. Mungkin saya boleh selitkan 4. Okay, antaranya adalah feminisme liberal. Bagaimana feminisme liberal ni boleh berpunca adalah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hak pengundian, dalam ekonomi, dalam public facilities, dalam mendapatkan social security. Kemudian barulah mereka ambil konsep ini dan ambil untuk perjuangkan. Malangnya nak dibandingkan dengan
apa yang sepatutnya mereka perjuangkan dahulu, kalau mana dahulu untuk mendapatkan kesamarataan ataupun at least sedikit tempat dalam masyarakat. Zaman sekarang kalau konsep liberal ni mereka nak perjuangkan lagi dahsyat, and then untuk ketepikan konsep lain dan hanya mengambil prinsip rasional. Malangnya ada kekurangan dalam feminisme liberal, iaitu mereka ni hanya menyokong wanita berkulit putih, hanya menyokong wanita yang dalam middle income dan dan konsep heteroseksual. Kemudian ada radical feminism. Punca berlakunya radical feminism adalah berlakunya domestic violence. Kalau nak diikutkan dalam kajian secara dunia lah, jangan kata dunia je, dekat Malaysia sendiri pun domestic violence adalah satu perkara yang sangat besar tetapi jarang untuk diambil berat. Di India contohnya, jangan kata di India secara real je, kalau kita tengok dekat cerita Tamil ke cerita Hindustan pun, kita akan tengok para wanita mereka ni ditindas oleh suami mereka sendiri. Contohnya dalam satu wabak yang saya ingat, saya tengok dengan ibu. Jadi saya pelik kenapa, ceritanya macam ni. Isteri dia dan kawan pada isteri dia adalah seorang pemanah handalan negara, dan dia juga adalah orang yang menyertai Olimpik. Tetapi apabila mereka kembali ke rumah, para suami akan layan mereka seperti mana mereka melayan hamba dan orang gaji. Kejayaan mereka tak diraihkan, malah apabila isteri mereka kalah ataupun anak-anak perempuan mereka yang join Olimpik tu kalah, dia akan menjulang dan bergembira dengan kekalahan tersebut dalam menunjukkan bahawa wanita ni memang tak layak untuk mendapatkan tempat yang tinggi. Dan malah dalam cerita Tamil yang saya tengok tu pun, mereka sambil bergendang-gendang meraihkan kekalahan isteri mereka sendiri. Dan itu bukanlah satu perkara yang sepatutnya diamalkan ataupun perkara yang sepatutnya ada dalam budaya pun. Dan apa yang diperjuangkan dalam radical feminism ni, sehingga kan konsep yang mereka ambil adalah untuk menentang pernikahan, untuk menentang perkahwinan. Tetapi kelemahan dalam radical feminism adalah apabila mereka tak nak menggalakkan pernikahan dan mereka menolak sekeras-kerasnya pernikahan yang boleh menjadi punca kepada wanita untuk ditindas dan dikontrol oleh keluarga, especially suami, maka boleh mengelakkan daripada berlakunya peradaban. So if perempuan tak berkahwin dengan lelaki, maka mana nak dia zuriat kan? So daripada situlah kelemahan dalam radical feminism. Kemudian dalam psychoanalysis dan gender feminism, penolakan terhadap psychoanalysis itu adalah konsep kepada psychoanalysis feminism, yang mana mungkin agak janggal lah untuk dibunyikan, tetapi mereka ini menolak gagasan Sigmund Freud. Mana Sigmund Freud ni kata wanita ini terlalu bergantung kepada emosi. Mereka ni juga tak boleh untuk buat keputusan disebabkan mereka dikontrol oleh perasaan. Kemudian mereka ni kurang peka dalam penilaian untuk membuat keadilan. Contohnya untuk jadi hakim. Jadi tetapi itu kira macam kalau kita dengan zaman sekarang, kalau kita dengar tu kita boleh terima lah sikit-sikit lah. Okay, maybe lah perempuan yang ada emo kan. Tetapi yang menjadi punca kepada penentangan terhadap konsep gagasan Sigmund Freud ni, buat feminism ni sebenarnya menolak bahawa perempuan ni tak layak mendapatkan tempat dalam masyarakat adalah disebabkan mereka ni adalah makhluk yang tak lengkap. Okey, apa yang dimaksudkan dengan makhluk tak lengkap? Sebenarnya maksud sebenarnya saya nak sebut disebabkan wanita ni tak mempunyai zakar. Mungkin bunyi agak pelik, tetapi
itulah apa yang sebenarnya berlaku di barat. Disebabkan perempuan tak ada zakah, tiba-tiba macam lelaki, tiba-tiba you tak ada right untuk berada dalam masyarakat. So konsep yang boleh saya kata agak kurang wajar, tetapi memang berlaku dan menyebabkan gerakan feminisme yang sangat besar. Kemudian nak dilihatkan kepada kekurangan dalam psychoanalysis dan gender feminism ni adalah mereka ni terlalu fokus pada psikologi, iaitu pada zakah tu sendiri, tetapi mereka tak utamakan daripada hak-hak sosial macam yang kita sebut tadi dalam liberal, dalam radical, apa yang mereka perjuangkan. Dan contohnya untuk kita sebagai orang sekarang, bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita terikut ataupun termasuk dalam pemikiran feminisme ni, kita kena tahu contohnya, apa yang diperjuangkan. Contoh di Malaysia, apa yang feminisme yang diperjuangkan adalah apa? Yang pertama, mereka nak mendapatkan hak sebagai qadi ataupun nak tok kadi kena perempuan. Mereka nak kalau lelaki boleh poligami, perempuan pun nak poligami. Kalau hak cerai tu lelaki dapat, perempuan pun nak juga. Kalau perempuan ada tempoh iddah, lelaki pun kena ada tempoh iddah juga. Bahagian faraid, kalau lelaki dapat satu bahagian, perempuan pun nak satu bahagian. So list tu goes on and on and on. Dan benda ni sebenarnya disebabkan mereka mungkin pernah ditindas ataupun dipengaruhi oleh keadaan sekeliling yang menyebabkan mereka merasakan bahawa perempuan ini ditindas. Dan saya tak nafikan pun, kalau ikutkan sedikit sebanyak tu, mungkin kita ada rasa macam perempuan tu ditindas sebabkan kita tak nampak yang wanita ada banyak tempat dalam kedudukan masyarakat. Tetapi ini konsep ni yang sebenarnya kita kena faham. Kenapa kita rasa perempuan ni tak boleh, actually tak boleh tu. No. Kita kena faham bahawa kenapa lelaki dapat satu bahagian dalam faraid, kenapa lelaki boleh jadi tok kadi, kenapa lelaki dapat ni, dapat tu, dapat ni. Okey. Yang kita kena dalami adalah lelaki itu adalah penjaga kepada wanita. Kenapa hak faraid lelaki dapat banyak bahagian? Kenapa perempuan dapat sikit? Kita kena tahu yang lelaki dapat banyak sebab mereka akan habiskan dan gunakan harta tersebut untuk digunakan kepada kita. Mereka akan gunakan harta tersebut untuk membimbing kita ke, untuk menyara kita. That's why. Kemudian kalau dalam hak-hak lain pun, konsep ni sebenarnya yang saya rasa kurang difikirkan oleh kebanyakan puak-puak feminis ataupun kita sendiri daripada orang Malaysia sendiri pun, orang Islam, kita tak rasa macam kita ni ada kelebihan untuk buat something sebab syed lelaki. Tetapi memang tugas lelaki mereka ada tugas yang berat nak dibandingkan dengan wanita. Disebab tu Allah bagi kelebihan. Contohnya, saya rasa kalau kita bentangkan kepada puak feminis pun, kalau perempuan kan dapat kalau cuti, dia tak payah ganti solat. Jadi kalau dia nak sama dengan lelaki, so lelaki tak ada cuti, tapi dia kena solat full. So kalau kita kata kat puak feminis, mereka kena solat full, kalau dah habis period pun kena ganti solat, diorang nak tak? Of course diorang tak nak. Tapi kalau kita kata kalau bila perempuan haid, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh buat certain ibadah. Kalau dia nak sama macam lelaki, dia kena juga baca Quran, dia kena solat juga. You nak tak macam apa yang lelaki dapat? Tak juga. Sebab perempuan ni dia nak lebih. Kalau boleh dia nak lebih, dia tak nak dia tak nak tengok lelaki senang lah. Macam tu. So setakat tu harapnya jelas. Okay, saya nak akhiri soalan yang kedua ni dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34.
kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan atau memberi nafkah sebahagian dari harta mereka untuk orang perempuan. Macam itulah. Okay. Jadi harapnya kita pun janganlah terbawa-bawa kita punya emosi feminis kita tu lebih-lebih sangat. Kita kena faham the main point adalah lelaki tu bertanggungjawab dan bertugas untuk memimpin kita. Jadi insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah Kak Izati. Terima kasih di atas penerangan akak yang sangat jelas tadi. Okey. Baiklah, soalan seterusnya saya akan serahkan kepada Kak Fatin. Kak Fatin dah bersedia? Okey. Soalan keempat ialah, dalam perspektif Islam, adakah perlu wujudnya Islamic feminis? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Besar berat soalan tu. Okey, adakah apa tadi soalannya? Wujudkah Islamic feminism Okey, kita kena faham bahawa gerakan feminis ini pada umumnya adalah satu perjuangan. Mereka ini berjuang untuk memerdekakan dan membebaskan kaum wanita daripada penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum lelaki. Basically gerakan ni dia paling banyak, yang paling besar main peranan dekat Eropah dan Barat. Okey, yang mana Eropah, diorang mendapatkan kemerdekaan sebenarnya daripada gerakan feminis ni lah, wanita-wanita dia. Okey, dan juga ada satu penulis Inggeris, Mary Esther, dia mengungkapkan kemarahannya berkenaan dengan ketidakadilan yang berlaku dengan katanya apa? If men are born free, how is it that all women are born slaves? Maksudnya adalah, kalau lelaki itu dilahirkan merdeka, kenapa semua wanita ini dilahirkan seperti hamba? Okey, yang mana dia menggambarkan keadaan di Eropah pada ketika itu, yang menunjukkan bahawa wanita di Eropah itu ada tiga benda besar yang mereka tak dapat. Yang pertama adalah mereka tidak mendapat hak pemilikan harta. Sama seperti lelaki, mereka tak dapat. Yang kedua, mereka tidak ada hak di dalam perundangan apabila mereka dizalimi atau disakiti. Dan yang ketiga adalah mereka tidak mempunyai hak pendidikan walaupun di Eropah ada universiti pada ketika itu. Mereka tidak dibenarkan langsung untuk mendapatkan pendidikan. Dan lebih teruk adalah apabila ahli falsafah sendiri, ahli falsafah barat sendiri mendokong diskriminasi ini yang menyebabkan martabat wanita itu menjadi semakin rendah. Dan tetapi kehadiran dua orang Maria Theresa di Austria, pemerintah pada tahun 1740 sampai 1780, dan Catherine the Great di Rusia, dia menjadi ratu, maka waktu itu barulah masyarakat barat buka mata melihat bahawa wanita ini mempunyai keupayaan untuk memimpin. Okey, walau macam mana pun kita kena faham bahawa dekat barat memang mereka ini kena berjuang bermati-matian, berjuang berhabis-habisan untuk mendapatkan tempat dan hak mereka. Tapi kalau dekat Malaysia memang kurang. Kita tak nampak sangatlah bahawa wanita ini, feminis kita ini terlalu ekstrim. Okey, kita tak nampak sangatlah. Okey, ketika revolusi Perancis, akak ceritakan sedikit lah walaupun panel satu memang dah hebat ceritakan berkenaan sejarah tadi, tapi akak sambung sikit lah mungkin. Ada satu tuntutan yang dinamakan Petition of Women of the Third Estate to the King, yang mana dia menuntut hak mendapatkan pendidikan dan juga pekerjaan. Akan tetapi petition ini ditolak oleh National Assembly sebab bahawa bagi mereka wanita itu perlu menjadi warga negara yang pasif. Mereka tidak dibenarkan untuk bercakap dan mereka juga tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam pilihan raya. Okey, kemudian ada lagi pada tahun 1792 seorang penulis buku A Vindication of the Rights of Women yang menyatakan bahawa keintelektual wanita dikatakan lemah itu adalah kesan daripada pendidikan yang tidak adil. Jadi wanita itu iaitu Mary. Mary dia menuntut supaya wanita ini datang, keluar daripada belenggu itu dan muncul sebagai seorang wanita yang rasional dan mandiri. Akan tetapi dalam penulisannya tu diremehkan oleh masyarakat. Okey, kemudian kita tengok juga modernis Islam. Contohnya Qasim Amin. Okey, Qasim Amin ini pula dia memandang bahawa wanita ini masih juga di dalam kongkongan apabila mereka ini memakai hijab.
Okay, apabila mereka ini memakai hijab, dan disokong juga oleh Fatimah Mernissi. Okay, feminis sekular juga yang mengatakan bahawa wanita itu perlu bebas diri mereka daripada segala belenggu, termasuklah hijab. Okay, dua orang ini yang membuatkan imej Islam itu dilihat sebagai satu sekular. Okay, kemudian Aminah Wadud. Mungkin semua kenal Aminah Wadud kan? Okay, Aminah Wadud pula, ini lagi ekstrim dia mengatakan bahawa hukum-hukum Islam ataupun hijab itu adalah bukan daripada Nabi, tetapi itu salah, itu Fatimah Mernissi. Okey, Aminah Wadud dia kata hukum Islam itu sebenarnya dikeluarkan daripada lelaki. Sepatutnya wanita juga diberi, sebab daripada ulama-ulama, sepatutnya wanita juga diberi mandat untuk Siti Nadia Zainal kenal Nah, wanita juga diberi mandat untuk menterjemahkan hukum Islam atau menjatuhkan hukum Islam itu sendiri. Okey, jadi kita boleh lihat antara dua tu lah, Aminah Wadud dan juga Fatimah Mernissi. Okey, yang mana menunjukkan bahawa memandang bahawa wanita Islam itu adalah ekstrim. Okey, kemudian ada juga Fazlur Rahman. Okey, yang ni juga ada dalam satu wacana, dia meminta wacana kesetaraan gender. Dia ada tulis buku juga, Major Themes of the Quran, yang mengatakan bahawa wanita dan lelaki adalah setara, iaitu suami dan isteri. Ini berkaitan dengan suami isteri lah. Suami tidak ada hak yang banyak terhadap isteri. Okey, yang mana dia mengatakan bahawa kita melihat sepatutnya suami itu menjadi qawamun. Okay, qawamun adalah ketua kepada wanita. Akan tetapi dia memandang lelaki ini sebagai pencari nafkah, breadwinners. Okay, yang mana kalau lelaki ini diletakkan sebagai breadwinner, okay, kita akan nampak bahawa peranan suami ini semakin sempit. Okay, fokus kepada fungsi ekonomi sahaja. Okay, akan tetapi sepatutnya lelaki ini diberi amanah dan tanggungjawab untuk memimpin wanita, mencari nafkah dan menjaga keluarga mengikut kehendak Allah. Okay, so jelas dekat sini bahawa Fazlur Rahman mengatakan ini apabila dia cakap juga apabila wanita tu dah boleh mandiri dan boleh memberi sumbangan dalam rumah tangga, maksudnya kuasa lelaki dah semakin berkurangan. Dia kata, bila kita dah kerja, sekarang kan ramai wanita yang berkerjaya, apabila kau dah bekerja seorang wanita dan kau boleh mandiri, kau dah boleh beli kereta, kau dah boleh beli rumah, maksudnya engkau dah boleh memimpin diri kau sendiri, engkau tidak perlukan lelaki, kau tak perlukan suami. Okay, dan bagi dia adalah hak wanita dan isteri dan suami adalah sama. Okay, sebab bagi dia dua-dua mencari nafkah. Sebab itulah kita kena letakkan seorang suami adalah sebagai qawwam. Okay, pemimpin kepada isteri dan juga anak-anak. Okay, jadi sebenarnya kalau kita lihat kalau yang Kak dah highlight tadi, Fatimah Mernissi, Aminah Wadud, Qasim Amin. Okay, jadi sebenarnya kalau kita lihat sepatutnya dalam Islam itu sendiri tidak ada penindasan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada ketidaksamarataan. Okay, sepatutnya Allah telah memberikan kebebasan kepada individu, kebebasan kepada wanita dan juga lelaki, dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu, dan sepatutnya memang tidak perlulah, tidak wajar untuk wujudnya Muslim feminis itu sendirilah. Okay. Dan seperti mana kita tengok pun zaman Rasulullah dah ada cendekiawan yang lahir seperti Aisyah, Salamah, okay, dan juga ada juga masjid yang ditubuhkan oleh seorang wanita yang dinamakan Fatimah Al-Fihriyah, yang mana masjid itu sekarang menjadi universiti yang tertua di Qarawiyyin di Fez, iaitu Maghribi, okay, negara Maghribi. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa wanita itu diberikan mandat, diberikan hak dan juga peluang untuk memimpin, dan sepatutnya dan setidakwajarnya untuk adalah Muslim feminism itu, melainkan berlakunya ketidakadilan dan ketidaksamarataan. Tapi sebenarnya ketidakadilan dan ketidaksamarataan itu berlaku bukan kerana Islam, akan tetapi kerana manusia, okay, yang menganut agama Islam itu sendiri, dan jangan disalahkan Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Akak atas penerangan yang sangat menarik dan jelas itu tadi Okey, baiklah. Soalan seterus untuk Kak Izzati Ini merupakan soalan terakhir untuk Kak Izzati Okey, soalannya berbunyi, adakah keadilan dan kesamarataan wujud di antara lelaki dan perempuan yang terdapat dalam Islam? Terima kasih atas soalan tu. Saya rasa soalan tu pun dah boleh dikatakan terjawab juga pada soalan yang kedua, jawapan saya kepada soalan yang kedua, iaitu dalam
apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, iaitu kaum lelaki. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab kepada kaum perempuan. Daripada situ kita faham. Kalau kita tengok, kalau rumah kita diketuai oleh ibu kita, maksudnya kita nampak kepimpinan itu berpihak kepada ibu, maka kita tahu dalam sistem kekeluargaan kita ada something yang wrong. Sebab kita tahu pemimpin itu adalah ayah. Ayah yang lebih kena buat keputusan, ayah yang lebih kena berusaha mencari nafkah, kena berusaha mendidik anak-anak. Sebab kalau diikutkan wanita itu apabila menjadi seorang isteri, kerja dia lebih kepada untuk serve the husband, untuk bagi makan, untuk selesa, untuk layan and so on. Yang lain tu atas ihsan isteri tu tersebut. Yang saya ingat, saya tengok satu video seorang ustaz daripada Indonesia, maybe dalam 2 hari lepas, tentang tentang jangan disuruh perempuan tu sidai baju, jangan disuruh perempuan tu basuh kereta, jangan disuruh dia masak, jangan disuruh dia basuh baju, jangan disuruh mop lantai ke apa ke, masak ke. Sebab itu bukan tugas dia. Tetapi kalau dia buat, maka itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena tahu juga, kalau perempuan pun dia tak boleh ada kuasa yang terlalu tinggi. Kita kena faham, apabila seorang wanita itu dibiarkan berdikari, maka dia tidak memerlukan lelaki. Itu adalah konsep yang sama yang macam panel kedua kita cakap tadi. Wanita tu tak boleh dibiarkan berdikari. Sebab kalau dia berdikari, maka dia tak perlukan lelaki. Sebab dia dah ada diri dia sendiri dan dia dah cukup. Kalau kita tengok berapa ramai ibu tunggal yang dia nak stay tunggal sebab dia dah rasa now dia dah stable, dia dah ada anak pada dia, itu semua dah cukup. Dan saya ingat nak kata tentang gender inequality atau gender equality ni pun, saya tengok juga dalam saya ada baca satu artikel yang bahawa perempuan pun bila dia ada kuasa, dia jangan manipulasi kuasa wanita tu sendiri. Maksudnya bila dia jadi seorang ibu, jangan disebabkan dia ibu, dia ada kuasa veto yang kalau anak kena ikut cakap dia A to Z. Kalau dia nak kata anak dia kena kahwin dengan ni, dia kena kahwin. Kalau anak dia kena buat ni, dia kena buat ni. Kena kerja ni, dia kena belajar macam ni. Dia tak boleh guna kuasa veto macam tu sendiri sebab anak tu pun kena buat jalan hidup dia sendiri. Dan bila dia dijadikan seorang ibu, dia adalah seorang ibu, itu tak bermakna dia ada title auto ke syurga. Tak juga macam tu. Jadi kalau kita lihat dalam kalau ingat kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman, yang saya ingat Nabi Sulaiman hantarkan surat kepada Ratu Balqis. Hantar surat pesanan kepada Ratu Balqis untuk berserah diri kepada Allah. Kemudian Ratu Balqis tak tahu sama ada Nabi Sulaiman ini adalah seorang raja yang betul atau tidak. Sebab apa yang Ratu Balqis kata adalah betul dan tepat, sehingga kan Allah bersetuju dengan Ratu Balqis, sedangkan waktu tu dia masih lagi belum Islam. Tetapi disebabkan apa yang Ratu Balqis cakap betul, maka dipersetujui oleh Allah dan diungkapkan dalam Al-Quran, iaitu tentang apa yang Ratu Balqis kata, raja itu apabila dia datang kepada sebuah negeri, dia akan membawa kebinasaan dan kehancuran kepada negeri tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kita tengok kan, bila pemerintah yang zalim, kita boleh kata Israel, kita boleh kata Israel, dia datang kepada Gaza, Palestin, dia akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran sebenarnya kepada tempat tersebut. Dan sebenarnya dia bukan nak membantu, malah memberi keburukan. Macam Amerika datang ke Iraq, Amerika datang sini, di situ, di sana,
kononnya untuk memperjuangkan perkara yang betul tetapi salah. Dan hal itu adalah hal yang tepat. Tak bermakna bila kaum lelaki itu menjadi pemimpin dia akan sentiasa betul, tak juga. Tetapi tugas dia secara umum dan secara khasnya memang tugas dia adalah untuk memimpin dan menjaga kaum wanita. Sekalipun saya ingat dalam satu Twitter dekat Twitter yang saya ingat, tak tahu pasti kat Twitter kat mana lah, tak kisahlah. Tetapi ada kisah seorang wanita, dia nak tayar kereta dia meletup macam tu, pancit dekat tepi jalan. So ada lelaki berhenti dan datang. Lelaki tu kata betul perempuan kena tahu macam mana untuk tukar tayar kereta. Tapi tak bermakna perempuan kena buat macam tu. Sama juga macam dekat rumah. Kenapa yang kena buang sampah lelaki? Kenapa yang kena angkat tong gas tu lelaki? Padahal perempuan boleh je buat. Dan saya pun pernah dalam keadaan yang macam aku boleh je nak angkat kotak berat-berat tu. Tak payahlah nak macam aku ni lemah sangat. Tetapi biarlah lelaki yang buat. Sebab itu tugasnya, biar yang berat-berat pada dia. Sekalipun kita mampu, tak bermakna kita kena buat. Sama juga mencari nafkah and so on. Tak semestinya disebabkan kita mampu kita kena buat. Tetapi Allah dah khaskan tugas tu tersebut kepada lelaki, maka biarlah lelaki yang buat. So tak ada masalah pun sebenarnya. Hanya kepada kita nak fahamkan konsep tu macam mana, kita nak memahami, dan kalau kita lebih menghayati Al-Quran, lebih menghayati apa yang hadis-hadis, dan kita belajar dengan para guru agama dan para tabi'in, sebenarnya kita akan faham bahawa kalau nak kata feminis ni, Islam lebih terdahulu dahulu feminis nak dibandingkan dengan ajaran agama yang lain. Kita dulu yang mengeluarkan wanita daripada kepompong penghambaan. Kita dulu yang menjulang wanita untuk menjaga diri dia dengan memakai hijab. Dalam muafakat Umar pun, Umar yang mana Allah bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab, iaitu demi keselamatan isteri-isteri Nabi adalah sebaiknya mereka ni berhijab. Jadi disebabkan perkataan itu dipersetujui oleh Allah SWT, maka Allah letakkan meletakkan hukum tersebut kepada wanita. Jadi it's all back to untuk memprotect wanita. Kita pun janganlah emo sangat, okay, aku ni macam ni, aku ni perempuan, aku dah macam ni. Itu semua berbalik kepada individu tersebut yang bersikap dominan dan tak nak menyokong wanita dalam masyarakat. Jadi insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Izzati atas penerangan yang jelas itu tadi. Okey, memandangkan selepas ini adalah soalan terakhir untuk Kak Fatin. Selepas soalan terakhir ini, kita akan adakan sesi soal jawab. So kepada sesiapa para peserta ingin bertanyakan soalan, anda boleh tulis soalan anda di ruangan chat di Google Meet ya. Sebentar lagi saya akan bacakan. Okey, baiklah. Soalan terakhir untuk Kak Fatin ya. Soalannya berbunyi, apakah yang perlu kita lakukan apabila kita berhadapan dengan gerakan feminisme ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita kena buat apabila kita berhadapan dengan gerakan feminis ni? Okey, dia sebenarnya ada dua. Dia sebenarnya ada orang-orang yang betul-betul feminis dan juga orang yang hanya mempunyai ideologi feminis. Kena faham dua benda tu lah. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang feminis itu sebenarnya dia adalah feminis dari sudut akademik dan teori yang banyak dipelopori oleh Barat, seperti mana yang diceritakan oleh panel satu tadi dan juga yang Kak ada ceritakan sebentar tadi. Dan manakala ideologi feminis ini sebenarnya dia tidak lari daripada nilai-nilai Islam. Dia sebenarnya mengaku Islamis tapi sebenarnya dia juga adalah feminis. Okay, kita kena faham dengan itu. Okay, jadi ada tiga hal yang Kak nampak lah apa yang kita boleh buat apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang begini. Yang pertama adalah kita kena maklum yang mereka ini telah diekspos dengan sebegitu banyak penindasan terhadap mereka yang memungkinkan mereka kompromi walaupun untuk sekecil-kecil perkara. Jadi kita tak boleh nak simply cakap pada diorang, alah isu kecil je kot. Tak boleh. Sebab mereka ini telah melalui zaman penindasan yang sangat kuat, yang sangat hebat. Jadi sekecil-kecil perkara pun diorang akan fight
untuk perkara tu. Okay, yang kedua adalah fokus hujah lawan hujah. Basically feminis ni tidak selamanya betul. Dan tidak selalunya betul. Okay, tapi kalau kita pinpoint kepada emosi diorang, kita yang akan salah dalam memberi reaksi hujah. Okay, dan yang ketiga adalah it takes a feminist to fight a feminist. Maksudnya adalah kadang-kadang mereka ni ada soft spot towards among women activists. So pastikan kita ini tidak dilihat sebagai pemboleh kepada patriarki. Patriarki itu bermaksud adalah kuasa diberikan kepada lelaki dan wanita ini menjadi orang bawahan. Okay? So maksudnya kita tidak boleh dilihat sebagai enabler kepada patriarki, dalam masa yang sama fokus kepada common values. Okay, itu 3 perkara lah yang akan nampak apabila kita nak berhadapan dengan gerakan feminis itu sendiri. Jadi sebenarnya apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah dia bukanlah feminis, tapi sebenarnya kita ingin nak memberdaya wanita. Dia sedapnya dikatakan begitu. Okay? Feminis ni terlalu ekstrim. Kau ni feminis lah. Tak. Sebenarnya kita dalam usaha untuk memberdaya wanita itu sendiri. Okay, yang mana Islam itu sederhana dan adil. Sederhana tu maksudnya seimbang, tidak ekstrim. Manakala adil adalah meletakkan sesuatu mengikut kesesuaiannya. Okay, kalau kita tengok perspektif barat tadi yang kita cerita, memang diorang struggle ataupun diorang ada pertembungan antara kelompok ni untuk mendapatkan kelompok ni. Okay, tapi sebenarnya pemberdayaan wanita itu adalah manifestasi untuk mencapai keseimbangan dalam setiap kelompok masyarakat. Okay, yang mana kita nak berdaya wanita Islam berbeza dengan naratif yang diketengahkan barat. Jangan sampai kita ni menjadi satu kelompok yang bertembung. Dan apabila kita bertembung, kita nak menindas setiap kelompok yang lain. Engkau ni tak boleh ni kita tak boleh ni, kita kena macam ni, tak boleh. Okay, jadi sekarang ni peranan wanita bukan sahaja untuk mendapatkan tempat, tapi sebenarnya nak memanai peranan kita untuk mencorak masyarakat dan ketamadunan. Dalam erti kata lain, kita kena perform. Perempuan kena perform, wanita kena perform. Bukan hanya perjuangan khusus untuk wanita, tapi sebenarnya kita wajib meliputi hak keseluruhan. Syumul, meliputi semua segmen termasuk lelaki. Okay, dan saya ucapkan juga tahniah walaupun kita bercakap soal wanita kan, tetapi ramai figura lelaki kat dalam ni saya tengok juga yang hadir. Hebat Yadim ni. Okay, bagus, tahniah. Dan sebenarnya kita kena perkasakan lelaki juga. Lelaki pun kena kat cakap kan. Okay, sebab apa sebenarnya berlaku ekstrim ataupun berlakunya feminis ni disebabkan oleh tidak diperkasakan kita punya figura lelaki atau figura bapa. Maksudnya lelaki pun kena buat tanggungjawab masing-masing, kena hebat, kena kuat, berperanan. Jangan kita tak apalah perempuan lah pergi depan, tak. Sebagai lelaki kita kena kawam, kita kena ke hadapan, menjadi pemimpin. Okay. Dan yang terakhir mungkin kita kena fahamlah bahawa apa yang dunia ini sekarang perlukan hanyalah simple, seorang individu yang mempunyai komitmen dan hati yang suci. 2 perkara ni sahaja. Kena ada komitmen dan hati yang bersih. Sebab apabila kita ada komitmen, kita baru confident. Dan kita boleh mengubah sesuatu. Kita boleh berubah. Kalau kita tak boleh komitmen, kita tak ada confidence, kita tak boleh nak ubah dunia. Okay? Yang mana dunia ni perlukan wanita dan wanita kena berperanan penting. Okay? Dan juga mantapkan kita punya kepimpinan wanita. Go, pemberdayaan wanita. Itu sahajalah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Kak Fatin di atas penerangan untuk soalan terakhir itu. Okey, baiklah. Dan sekarang saya membuka sesi soal jawab kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada para panel kita mengenai tajuk kita pada malam ini. Siapa saja yang ingin bertanyakan soalan, sila tuliskan di ruangan chat ya. Okey, baiklah. Saya dapat satu soalan. Okey, soalan ini saya tujukan buat Kak Izati. Boleh Kak Izati? InsyaAllah. Tak kena. Okey. Soalannya berbunyi.
apakah impak yang akan terjadi kepada diri, masyarakat dan negara jika feminism masih relevan pada masa kini? Masya Allah. Soalan yang sangat hebat. Impak, impak kalau feminism tu lebih relevan. Maksudnya nak daripada segi positif ataupun negatif tu? Positif boleh, negatif pun boleh. Jawapan selamat lah. Sebenarnya, saya rasa agak kelakar kalau feminism ni diperjuangkan sangat-sangat oleh kalau datang daripada orang Islam atau wanita Islam sendiri di Malaysia lah utamanya. Sebab saya rasa kita ada KPWKM ataupun Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita tak ada Kementerian Pembangunan Lelaki, Kementerian Pembangunan Lelaki, Keluarga dan Masyarakat. Kita tak ada benda tu. Tetapi even though kita ada menteri-menteri wanita kita adalah sedikit nak dibandingkan dengan menteri-menteri lelaki, tetapi kita ada keistimewaan khas yang selama-lamanya akan kekal, iaitu insyaAllah iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM. Sekalipun menteri tu boleh bertukar-tukar, lelaki boleh mungkin in the future boleh jadi je kalau ada menteri wanita pula yang dapat seimbang dengan menteri lelaki. Tetapi khas tu special, memang special Kementerian Wanita, khas untuk wanita je. Kita tak ada Kementerian Lelaki. Jadi perkara-perkara tu yang pada saya banyak feminis kita kurang perasan dan mungkin taklah kurang perasan tapi kurang ambil berat dalam peranan kerajaan untuk memberdayakan wanita. Kan nak sebut. Dan kalau nak lihat, kalau konsep dia macam ni, kalau lelaki tu buat betul, apa yang kalau lelaki buat, semua lelaki buat perkara yang betul, menjalankan tanggungjawab, dia membimbing wanita, dia memang jaga, then isu-isu feminism ni tak akan muncul sebenarnya. Tapi disebabkan mungkin ada lelaki kita kurang menjalankan tanggungjawab dengan baik, maka wujudlah feminism. Dan impak dia kepada negara, masyarakat dan bangsa kepada sebenarnya kalau masih relevan, mungkin pada saya relevan atau tidak sebenarnya kalau feminism itu membawa kepada satu keadaan yang positif, untuk mendapatkan keadilan di antara lelaki dan perempuan, dan itu tak ada masalah. Tetapi kalau feminism sampai nak bogil macam lelaki, nak kena nak dapat duit macam lelaki, nak naik kerusi PRU macam lelaki, itu perkara tu perlu diperlihatkan semula. Dan kita Islam pun mengutamakan kesederhanaan. Jadi kalau kita nak lebih-lebih pun tak patutlah macam tu kan sebenarnya. Jadi impak dia adalah di situ. Jadi insyaAllah harap menjawab soalan. Kalau tak jawab boleh PM dekat chat, cakap tak jawab. Nanti saya cuba lagi sekejap. InsyaAllah. Okey, baiklah. Soalan seterusnya saya ajukan kepada Kak Fatin, boleh ya? InsyaAllah. Okey. Adakah golongan LGBT berkemungkinan boleh terhasil akibat daripada gerakan feminism yang negatif atau keterlaluan? Okey, soalan dia kan, adakah LGBT berkait dengan feminis? Betul. Okey, kalau dilihat LGBT ni, dia more kepada lelaki nak menjadi wanita, wanita nak menjadi lelaki, dan juga lesbian suka kepada kaum sejenis. Basically ini adalah masalah gender. Ada juga daripada pembacaan akak yang mana feminis dan juga LGBT ini sebenarnya berkait. Sebenarnya berkait sedikit sebab daripada feminis dia mengatakan bahawa
gender ini berubah sebab bagi dia gender ini adalah pembinaan masyarakat, social construct. Okay, yang bermaksud adalah benda itu dibina oleh masyarakat dan benda itu boleh berubah. Dan sepatutnya kita kena faham Islam mengatakan bahawa gender ini adalah datangnya daripada Tuhan. Maksudnya kita dilahirkan dengan perempuan dan sepatutnya kita hanya menjadi perempuan sahaja. Okay, maksudnya itu adalah qadar ataupun sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan juga kita kena faham juga lelaki dan perempuan ada fungsi dia sendiri. Okay, berlakunya LGBT adalah atas faktor mereka ini tidak memahami fungsi. Yang pertama, mereka ini tidak memahami fungsi dan ada juga disebabkan oleh mereka ini mempunyai, orang kata memang dah ada contoh lelaki tapi dia memang dah lembut daripada kecil. Ada kes ni, jangan tak percaya. Dan memang apabila dah menjadi lembut tu, contohnya dia pakai tudung, dia nampak dia suka nak pakai tudung. Dia suka nak menyapu buat kerja rumah, dia suka untuk memakai pakaian-pakaian perempuan, baju-baju berwarna pink. Dan sebenarnya benda tu memang hakikatnya memang ada. Okey, dan apabila besar, apabila yang saya lihat melalui pengalaman juga, apabila berada dalam kelompok mereka juga, mereka juga jadi sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan diorang mendorong mereka untuk menjadi lagi, contohnya dia nak jadi perempuan, jadi mereka akan mendorong untuk menjadi lebih perempuan. Jadi dekat sini sebenarnya LGBT dan feminis ni berkait. Pada saya sendiri ini adalah berkait sebab dia menuntut hak kebebasan. Maksudnya aku nak jadi perempuan, biarlah aku nak pakai baju perempuan, kan. Aku nak jadi lelaki, biarlah aku nak buang aku punya payudara dan sebagainya. Jadi benda tu terkait pada saya dan sepatut dan sewajarnya macam tadilah ada 3 kaedah. Sama jugalah mungkin kita boleh apply macam mana untuk kita berhadapan dengan orang-orang yang terkait dalam LGBT. Harapnya terjawablah, wallahu alam. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Kak Izzati dan Kak Fatin di atas penerangan yang telah diberikan untuk menjawab soalan-soalan daripada penonton tadi ya. Okey, seterusnya saya ingin minta jasa baik Kak Izzati untuk membuat sedikit kesimpulan mengenai tajuk ni. Boleh? Takkan tak boleh, insyaAllah boleh. Sekarang kita ni tunggu masa nak minum air sikit ni. Nervous, okay. Jadi insyaAllah berdasarkan keseluruhan kita lah dalam tajuk feminism ni, pada saya, you nak feminis, tak ada masalah you nak feminis. Tetapi biarkanlah feminism kamu tu ditujukan ke arah yang betul untuk memberdayakan wanita. Kalau kita nak ada lebih ramai usahawan wanita, lebih ramai wanita dalam politik, lebih ramai wanita dalam ekonomi. Jadi itu tak ada masalah. Tapi kalau feminism kamu menghala ke arah perkara yang negatif, maka sebaik-baiknya ditolaklah dan kita kena muhasabah diri balik sebenarnya. Jadi seperti dalam artikel Mufti Wilayah Persekutuan, sebenarnya undang-undang persamaan dan keadilan gender ni adalah untuk masyarakat etis. Untuk masyarakat etis yang tiada pegangan agama atau untuk masyarakat barat yang trauma terhadap penindasan perempuan hasil daripada perbuatan gereja pada zaman dahulu. Jadi kita kena tengok benda ni. Kita sebagai orang Islam, insyaAllah semua Islam kita, kalau yang kita Islami, biarlah apa yang kita nak buat tu, apa kefahaman kita, ideologi kita, kita berada dalam landasan ilmu yang betul, merujuk kepada guru yang betul. Jadi insyaAllah kalau betul guru kita tu, insyaAllah kita pun insyaAllah akan betul. Jadi itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Kak Izzati di atas kesimpulan yang Kak telah buat tadi. Terima kasih juga buat Kak Izzati dan Kak Fatin kerana sudi meluangkan masa untuk menghadirkan diri kepada program kami malam ini. Tidak lupa juga untuk saya berterima kasih kepada semua para penonton kerana sudi menghadirkan diri dan memeriahkan lagi program pada malam ini. Sebelum saya menutupi majlis, saya ingin menjemput saudara Ahmad Zulfikar untuk memimpin bacaan doa penutup. Dipersilakan.
Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب السيد رسول الله أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pertemuan kami pada hari ini adalah mengingatkan kesyukuran atas segala kurniaan-Mu kepada kami agar kami dapat meneruskan segala usaha baik kami. Ya Allah, Engkau jadilah bagi mereka yang terlibat dalam majlis ini dikira sebagai amal soleh. Kami juga memohon kepada-Mu agar berkat dan keberkahan yang Engkau anugerahkan kepada kami dapat kami gunakan untuk memajukan masyarakat dan negara kami, serta dapat menyumbang kepada perkara kebaikan untuk agama kami dan bangsa Malaysia keseluruhannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan iman yang berkekalan, hati yang penuh khusyuk, ilmu yang memberi manfaat, keyakinan yang sebenar, amalan yang baik, bergiat dan berusaha dalam urusan agama, sihat dan kesegaran tubuh badan yang sempurna, serta juga kami mohonkan kekayaan, hati bila iman, ilmu dan kepribadian mulia yang lebih dari sekalian manusia. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبس علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إني نعوذ بك من البرص والجنوب والجذام ومن سيد الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin.